Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang 4 kisah seram pendek yang dikongsikan oleh Hatim, iaitu salah seorang daripada subscriber Pika. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram yang pertama. Untuk kisah seram yang pertama ni berlaku sekitar tahun 2004 dan pada masa tu Hatim ni ceritakan yang mereka sekeluarga ada 4 orang, iaitu ayah dia Cikgu Naim, kakak dia Nurul ataupun Along, dia Hatim dan juga arwah ibu mereka ni dalam perjalanan daripada Segamat Johor menuju ke Genting Highlands untuk makan angin. Masa tu mereka ni bertolak dah agak lewat pagi, dalam pukul 10-11 pagi macam tu, dan ayah mereka ni pun menggunakan jalan lama, iaitu jalan dari Gemas menuju ke Simpang 4 Alor Gajah Melaka. Nak dijadikan cerita, bila lalu dekat kawasan Simpang 4 ni, ayah dia pun berhentilah dekat salah satu daripada stesen minyak yang agak popular dekat kawasan Simpang 4 tu, sebab ayah dia kata dia nak pergi isi minyak dekat situ. Jadi bila ayah dia dah berhenti kan untuk isikan minyak semua ni, jadi Hatim dengan Along, kakak dia tu, biasalah kan kalau budak-budak bila ayah berhenti isi minyak, biasanya kita akan rasa macam nak pergilah kan, masuk dekat kedai beli jajan ke, beli air dan sebagainya kan. Jadi pada masa tu mereka berdua ni pun turun daripada kereta, lepas tu pergilah masuk dekat dalam kedai sebenarnya dekat dalam stesen minyak tu untuk beli jajan. Lepas beberapa minit mereka beli barang, mereka pun keluar lah kan. Lepas tu tengok, mana pula ayah kita ni? Tak ada, kereta ayah mereka tak ada. Masa tu dua beradik ni ingatkan, mungkin ayah dia pergi kedai depan tu kejap kot, lepas ni mungkinlah ayah dia patah balik lah untuk ambil mereka. Tapi kan lepas lama mereka berdua ni menunggu ayah mereka, tapi tak muncul-muncul juga. Jadi masa tu Along ni pun pergilah call ayah dia. Dia tanyalah, ayah kat mana? Lepas tu mereka berdua ni terkejut sebab rupa-rupanya ayah dia ni dah masuk highway dah pun. Ayah dia dah bertolak meninggalkan dua beradik ni dekat stesen minyak tu. Lepas tu mereka pun terpaksalah tunggu dalam 30 minit macam tu, barulah ayah mereka ni pun sampai kan. Jadi bila ayah dah sampai, mereka pun cepat-cepatlah masuk dekat dalam kereta. Lepas tu diorang tanyalah dekat ayah dia, ayah, kenapa ayah tinggalkan mereka dekat stesen minyak tu tadi? Lepas tu ayah dia pun buka cerita. Ayah dia kata tadi lepas ayah dia isikan minyak, ayah dia pun masuk dekat dalam kereta. Lepas tu bila ayah dia toleh dekat belakang, ayah dia tengok dua-dua beradik tu ada dekat dalam kereta. Hatim dengan kakak dia Along, Nurul tu ada dekat belakang. Lepas tu bila ayah dia tengok dua orang tu kan, dua-dua tersenyum je dekat ayah dia. Jadi pada masa tu ayah dia ingatkan memang dua orang tu adalah anak dia lah. That's why lah ayah dia pun teruslah berlalu meninggalkan stesen minyak tu. Walhal sebenarnya dua beradik ni masih lagi dekat dalam kedai sebenarnya tu. Jadi siapa sebenarnya yang menyerupai mereka dua beradik ni dekat dalam kereta ayah dia tu? Yang pelik lagi satu, kejadian ni bukan berlaku pada waktu malam tau, tapi berlaku pada waktu siang, waktu tengah hari. Sampai macam tu sekali boleh ada orang kena usik dengan makhluk halus ni. Maksudnya makhluk halus tu bukan setakat mengusik pada waktu malam je lah. Untuk kisah yang kedua ni pula berlaku kepada guru sekolah menengah Hatim sendiri, iaitu Cikgu Ahmad. Dan masa tu Cikgu Ahmad ni dia kata dia kena bertolak daripada Segamat menuju ke Muar di atas urusan kerja, dan dia terpaksa bertolak pada waktu tengah malam. Masa tu mula-mula perjalanan tu okey, tapi sampailah dia tiba dekat kawasan Pekan Kebun Baru Jementah, tiba-tiba suasana yang tadi tenang dia rasa macam meremang. Sebab dia terperasan yang dekat seat belakang dia ni seolah-olah ada seorang perempuan, satu susuk tubuh perempuan memakai baju putih dan berambut panjang. Dia nampak perempuan tu daripada cermin side mirror bukan side mirror, cermin pandang belakang tu. Jadi walaupun masa tu mungkin Cikgu Ahmad ni dah mula rasa seram, tapi dia cuba untuk maintain tenang. So apa yang dia buat adalah, walaupun dia perasan daripada pantulan cermin tu perempuan tu sebenarnya tengah tengok dekat dia, jadi Cikgu Ahmad ni pun pergi tolak cermin pandang belakang tu. Dia tolak ke atas supaya dia tak nampak lah perempuan dekat belakang dia tu kan. Sekali ada satu benda yang sangat mengejutkan yang berlaku. Korang tahu tak apa dia? Perempuan dekat belakang tu, bila Cikgu Ahmad ni pusingkan cermin pandang belakang tu ke atas, sekali tangan perempuan tu memanjang ke depan. Lepas tu dia betulkan balik cermin tu supaya cermin tu tadi
memandang balik ke arah dia. Korang boleh bayangkan tak macam mana? Jadi bila Cikgu Ahmad ni terkejut dengan tangan perempuan tu tadi kan, teruslah dia ni tak henti-henti baca doa tau. Dengan harapan supaya makhluk tu tadi akan cepat-cepatlah keluar daripada kereta dia. Untuk pengetahuan korang, jalan pada masa tu antara Segamat ke Jementah tu masih lagi jalan lama, yang mana banyak bengkang-bengkok. Lepas tu kiri kanan jalan pula sama ada hutan ataupun kawasan kelapa sawit. Jadi kawasan tu memang sunyi sangat-sangat lah kan. Dan benda tu memang lama menumpang kereta Cikgu Ahmad ni. Sampailah dekat satu simpang ni, dekat kawasan Gunung Ledang, barulah makhluk tu keluar daripada kereta Cikgu Ahmad ni sambil mengilai. Dan lepas tu Cikgu Ahmad ni pun terus sahaja meneruskan perjalanan dia, dan Alhamdulillah lah dia sampai ke Muar dalam keadaan selamat. Cuma kata Cikgu Ahmad ni, itu merupakan satu pengalaman seram yang tak boleh dilupakan sampai sekarang lah. Sebab kalau bagi Pika pun, sepanjang Pika menceritakan kisah seram, selalunya kalau ada something dekat belakang, benda tu macam sekadar menumpang, senyum, mengilai macam tu je kan. Tapi yang macam kali ni lain sikit, sebab bila dia pergi ubah cermin pandang belakang tu, benda tu boleh pergi betulkan balik benda tu kan. Boleh betulkan balik cermin pandang belakang tu supaya cermin tu pandang dia lagi. Memang menyeramkan lah, kita boleh nampak tangan dia tiba-tiba kan dekat sebelah masa tengah memandu. So korang bayangkan macam mana keadaan Cikgu Ahmad pada masa tu. Untuk kisah yang ketiga ni pula berlaku kepada Budin, iaitu rakan kolej kepada Hatim, yang mana Budin kata kisah ni berlaku masa dia ni masih lagi sekolah menengah. Masa tu Budin ni dia menetap dekat Felda Redong, Segamat. Nak dijadikan cerita, pada satu malam ni Budin ni dia rasa macam nak pergi meronda kawasan kampung. Jadi dia pun ajaklah kawan baik dia iaitu Azli untuk pergilah meronda-ronda dekat kawasan kampung mereka tu kan. Masa diorang lalu dekat satu kawasan simpang kampung ni, tiba-tiba mereka terkejut sebab keluar daripada simpang tu adalah satu motosikal yang perempuan bawa. Okay? Tapi yang buatkan mereka terkejut bukan sebab perempuan tu bawa motosikal tau, tapi sebab apa yang ada dekat belakang budak perempuan tu, iaitu mereka nampak ada satu susuk tubuh, iaitu pocong yang menumpang budak perempuan tu dekat belakang. Mungkin budak perempuan tu tak perasan kot yang pocong tu menumpang dia, tapi budak perempuan tu macam laju jugalah cara dia bawa motosikal tu. Masa ni kedua-dua kawan ni iaitu Budin dengan Azli punyalah terkejut sebab mereka bukan sekadar nampak macam satu susuk pocong tau, tapi mereka boleh nampak dengan jelas rupa paras pocong tu, iaitu muka hitam macam terbakar, lepas tu kain putih macam lusuh macam tu kan, lepas tu mandang macam tu kat bawah. Jadi dua kawan ni, Budin dengan Azli tu, nasib baik lah tak accident, sebab dia punya terkejut tengok muka benda tu. Nasib baik dia tak terbabas dekat kawasan simpang tu. Lepas tu kan, bila mereka ni berkongsi lah kisah-kisah seram dengan kawan-kawan ni, rupa-rupanya bukan setakat Budin dengan Azli je yang pernah mengalami pengalaman yang sama, tapi ada lagi seorang kawan Azli ni pun mengalami pengalaman yang sama, tapi dia bukanlah nampak pocong, dia nampak Kak Ponti pula. Masa tu kawan dia ni nak pergi memancing tau dekat satu macam jambatan tali air macam tu, tapi kawan dia ni patah balik sebab dia nampak Kak Ponti tu tengah bertenggek betul-betul dekat atas jambatan tu. Dan situasi yang lain pula, ada lagi seorang kawan mereka iaitu Wahab, yang ni pula masa tu dia tengah duk meronda-ronda dengan Budin, meronda dekat kawasan kampung tu kan. Sekali mereka ni perasan dalam pukul 3 pagi macam tu, ada satu susuk tubuh perempuan duduk betul-betul dekat satu bus stop. Lepas tu mereka ni macam pelik lah kan, kalau perempuan betul, tak ada maknanya perempuan tu nak duduk je seorang-seorang dekat bus stop pukul 3 pagi, kalau fikirkan logik lah. Jadi dekat situ mereka buat kesimpulan perempuan tu tadi bukanlah manusia, tapi mungkin adalah satu jelmaan. Cuma tak tahu sama ada Kak Ponti ke Langsui ke apa, tak tahu. Cuma bentuk dia tu macam perempuan, pakai baju putih dan duduk bertenggek dekat bus stop. Untuk kisah yang keempat pula berlaku kepada ayah kepada Hatim, iaitu Cikgu Naim yang Pika ceritakan dekat kisah pertama tadi kan. Okay, Cikgu Naim dia katakan masa tu kejadian ni berlaku sekitar tahun 1980-an. Dan masa tu ayah dia ni masih lagi muda dan mengajar dekat salah sebuah daripada sekolah yang terletak di kawasan Felda Redong. Menurut Cikgu Naim ni, dia masa muda-muda memang sangat aktif. Biasanya lepas sahaja dia habis mengajar dekat sekolah,
Bila balik je kan, memang dia akan adalah aktiviti yang dia suka lakukan. Antaranya adalah menangkap ayam hutan. Sebab kata ayah dia ni, Cikgu Naim tu, pada tahun 1980-an, ayam hutan tu masih lagi banyak tau. Bukan macam zaman sekarang, susah nak dapat. Lepas tu, pada satu hari, waktu dalam dah agak senja macam tu, ayah dia ni rasa macam nak pergi tangkap ayam hutan. Jadi ayah dia pun keluar, dan ayah dia nampak ada banyak sangat ayam hutan ni tengah bertenggek dekat dahan pokok tau. Jadi ayah dia ni pun nak tangkap lah ayam hutan tu. So dia panjat lah pokok ni kan. Sebelum lepas tu, tiba-tiba ayah dia ni terkejut. Sebab dia nampak ada seorang budak lelaki kecil, botak kepala dia, keluar entah daripada mana dekat kawasan paya air tu. Lepas tu hilang macam tu je. Dia macam seolah-olah budak tu muncul, lepas tu hilang. Jadi dekat situ ayah dia ni terkejut lah kan. Sebab kalau fikirkan logik, kalau anak manusia takkanlah hilang macam tu je. Lagipun masa tu waktu senja, dengan dah memang, kalau fikirkan logik, tak ada mak ayah yang benarkan anak dia orang bogel berjalan seorang diri dekat dalam hutan macam tu kan. So korang rasa anak apa tu? Okey, selain daripada Cikgu Naim, ada seorang lagi cikgu, iaitu Cikgu Ismail. Kawan kepada Cikgu Naim ni pun suka juga. Lepas habis dia mengajar dekat sekolah, hobi dia adalah menangkap ayam hutan juga. Jadi cara Cikgu Ismail ni tangkap ayam hutan adalah dengan cara menggunakan jala. Biasanya kalau dia nampak ayam hutan ke apa kan, dekat satu-satu tempat ni, dia akan dia pergi tebarkan jala tu untuk memastikan yang ayam tu semua terperangkap dekat dalam jala tu. Korang faham kan macam mana? Jadi bila dah terperangkap, barulah dia pergi kutip ayam tu. Jadi pada satu hari, Cikgu Ismail ni dia nampak ada dekat satu kawasan ni banyak gila ayam hutan. So dia ni happy lah kan, excited lah. Tengok banyaknya ayam hutan. So banyaklah hasil dia pada hari tu kan. So seperti biasalah, bila dah nampak ayam hutan tu duduk banyak dekat atas tanah ni, dia pun teruslah pergi gunakan jala dia tu. Tapi yang peliknya, bila lepas dia pergi tebarkan jala, lepas tu dia macam cuba untuk tangkap ayam hutan tu kan. Lepas tu bila dia pegang benda yang dia tangkap tu, rasa macam keras, lepas tu macam sejuk. Tapi bila dia tengok kan, ingatkan ayam, rupa-rupanya semua tu adalah batu nisan. Rupa-rupanya bukan ayam hutan yang dia nampak tadi. Yang dia nampak tadi sebenarnya adalah batu nisan dekat kawasan kubur. Kubur tu pula adalah kubur lama. Sebab tu biasanya kalau kubur lama ni memang banyak lah kan dekat dalam kawasan-kawasan hutan, kawasan pedalaman tu sikit. So antara 4 kisah seram tu tadi, mana bagi korang kisah yang paling seram? Kalau bagi Pika mungkin kisah yang kedua kot, iaitu kisah Cikgu Ahmad tu yang tangan keluar macam tu kan. Tapi apa pun, seperti biasalah, Pika nak tahu pandangan korang. So apa kata, berikan komen di bawah. So apa pun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa lagi in my next video. So see you soon. Bye.